Jadi untuk slot pada kali ini kita nak bercakap mengenai Love Your Eyes World Sight Day 2021. Kita akan bercakap mengenai kesedaran tentang kesihatan mata dan juga Hari Penglihatan Sedunia 2021 peringkat kebangsaan. Jadi bersama dengan saya nak berbesar hati untuk bersama dengan Dr. Hajah Fazilawati binti E. Kamarudin, Ketua Jabatan dan Oftalmologi Pakar Perunding Oftalmologi Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Jadi hari ini kita akan bercakap mengenai kesihatan mata. Baiklah doktor, kita mulakan. Biasanya lah pengalaman puan, pengalaman doktor, penyakit mata apakah yang selalunya dirawat di klinik pada ketika ini? Okey. Pertama sekali saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Cik Ridwan dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia. Saya penyakit mata yang banyak yang kita jumpai di klinik mata boleh dibahagikan kepada banyak golongan lah. Ada bayi, kanak-kanak, dewasa dan juga warga emas. Sebab yang paling banyak sekali ialah antaranya adalah pertama yang selalu kita jumpa mata kering, kemudian katarak, ya, itu biasanya warga emas lah. Tetapi kanak-kanak pun ada yang dilahirkan memang dah ada katarak lah, congenital katarak. Kemudian selain daripada itu penyakit glaukoma iaitu kerosakan pada saraf optik, iaitu saraf utama pada bola mata yang sambung kepada otak untuk melihat. Dan itu yang penting ialah retinopathy diabetik, iaitu keadaan di mana sekiranya seseorang berpenyakit diabetes dan tidak mengawal gula dalam badannya, diabetes ini boleh memberi kesan kepada matanya. Itu yang kita banyak jumpa lah di klinik lah. Ya. Jadi adakah kejadian masalah mata ini meningkat dalam beberapa tahun kebelakangan ini? Ya, pasti. Ini berdasarkan peningkatan penduduk. Peningkatan penduduk daripada 16 juta kepada 31 juta. Kedua juga faktor peningkatan jangka hayat, ya, life expectancy lah. Sebab dengan adanya fasiliti kesihatan dan infrastruktur yang kita ada sekarang, memang lebih banyak yang hidup lama dan akibatnya penyakit mata yang disebabkan penuaan banyak terjadilah seperti katarak. Selain daripada itu, kesedaran penduduk mengenai penyakit mata dan juga maklumat yang senang didapatilah mengenai penyakit mata ini. Jadi pandemik COVID-19 kita sudah pun lalui hampir 2 tahun. Jadi PDPR dilakukan, proses pengajaran dan juga pembelajaran dilakukan di rumah menggunakan tab, telefon bimbit, komputer riba. Banyak menggunakan online dan banyak mata manusia sekarang berhadapan dengan skrin. Adakah situasi ini merubah kesihatan mata secara global ataupun secara peringkat kebangsaan? Ya, dari segi PDPR memang saya akuilah sejak PDPR ni sebenarnya peningkatan rabun memang meningkatlah di kalangan kanak-kanak. Ini disebabkan kerja yang menggunakan jarak dekat tu lama kan. Setelah itu aktiviti di luar rumah tak banyak, ya, sebab kerana berkurung di rumah akibat daripada lockdown semua tu. Jadi memang rabun jauh memang banyak meningkatlah di kalangan kanak-kanak, dan kajian yang dilakukan di China telah menunjukkan bahawa peningkatan rabun ini telah meningkat 3 kali ganda sejak pandemik COVID-19. Selain itu, kesan lain pandemik COVID-19 ni ialah masa peak itulah, ya, masa kemuncak tu. Kita punya klinik mata tu memang pesakit pun kuranglah, tak datang sangatlah sebab disebabkan ketakutan akibat penyakit COVID-19. Lepas tu kerisauan mengenai kuarantin dan ada juga yang masalah ekonomi lah, susah nak datang ke klinik mata. Pada masa yang sama juga, semasa puncaknya COVID-19, kita punya kaki tangan, ya, macam paramedik, doktor, ya, even pakar juga telah ditugaskan di ward-ward COVID untuk
menolong teman-teman sejawat lah di Jabatan Perubatan untuk merawat penyakit pesakit-pesakit tu. Jadi memang mempengaruhilah masa zaman pandemik yang masa puncak-puncaknya tu. Jadi kita sambung sedikit mengenai PDPR, proses itu. Doktor ada cakap bahawa peningkatan kes kanak-kanak sudah pun ada. Mulanya rabun jauh tu bermula awal kanak-kanak. Adakah rabun jauh di kalangan kanak-kanak itu boleh diubati ataupun mereka akan kekal selama-lamanya dengan keadaan rabun itu? Okey, macam ni. Rabun jauh ataupun short sighted pada kanak-kanak ni, kalau dah terjadi itu kadang-kadang susah jugalah untuk kata orang nak reverse balik, maknanya patah balik biar tanpa cermin mata. Tetapi apa yang kita boleh buat sekarang adalah mengawal dia daripada maknanya daripada dia punya power tu meningkat. Jadi itu beberapa cara kalau masa PDPR tu ialah melakukan peraturan 20-20-20. Peraturan 20-20-20 ni bermaksud setelah berada pada jarak dekat pada laptop 20 minit, kita rehatkan mata sebanyak 20 saat sambil melihat keluar. Melihat keluar sepanjang 20 kaki. 20 kaki maksudnya macam kita tengok keluar tingkap tu, kita tengok bangunan-bangunan jauh, pokok-pokok yang jauh. Itu salah satu cara. Kedua ialah meningkatkan aktiviti luar rumah. Ialah macam main basikal, pergi playground dan sebagainya. Disarankan bahawa sekurang-kurang terbaik 2 jam per hari. Lepas tu mengenai screen time untuk babies untuk bayi, kalau mengikut saya terbaik babies ni jangan kasih tab telefon. Maknanya dia hanya pakai tab kalau dia video call dengan nenek dia, mak ke atuk dia. Macam tu je lah. Sepatutnya lah. Tetapi itu je lah. Maknanya janganlah kata orang kadang-kadang dia nak tenteramkan baby tu, dia kasih kartun kan. Itu semua tak begitu baik lah. Tapi bila dah umur macam 2 hingga 5 tahun tu, at least 1 jam je lah kalau nak pun, Secara ringkas doktor, kita tahu sekarang ada treatment lasik. Jadi daripada rabun boleh jadi normal. Seawal umur berapa boleh lakukan treatment tersebut? Terbaik 21 tahun 21 ke atas tahun dan ke atas. Jadi untuk remaja tidak boleh. Sebab dia biar bola mata tu stable dan juga dia punya cornea tu stable. Sebab kadang-kadang kan kalau kita cepat sangat, nanti dia cepat regress. Maknanya dia jadi balik. Jadi saya rasa terbaik 21 ke atas. Itu dia tips-tips penjagaan mata oleh doktor pada hari ini. Dan juga kami dimaklumkan bahawa pada tahun ini Jabatan Ophthalmology HTAR menjadi tuan rumah untuk sambutan World Sight Day peringkat kebangsaan. Jadi boleh doktor ceritakan lebih lanjut mengenai sambutan ini. Okey, pertama HTAR pada tahun ini ialah pertama kalilah, julung-julung kalinya dipilih sebagai tuan rumah. Kami sangat berbesar hati dan banggalah kerana dipilih. World Sight Day ni ialah sebenarnya hari penglihatan sedunia dan pertama sekalinya diadakan oleh Lions Club International Foundation pada tahun 2000. Dia diadakan pada setiap minggu kedua hari Khamis pada bulan Oktober untuk setiap tahun Tujuannya adalah untuk menyedarkan pada penduduk dunia mengenai masalah kebutaan dan pencegahan penglihatan dan penyakit-penyakit mata yang adalah. Mungkin doktor boleh kongsikan aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancang dan juga acara-acara yang diadakan sempena WSD tahun ini? Okey, kita telah bermula aktiviti ini sejak akhir Jun dan sebahagian aktiviti ini telah selesai. Misalnya aktiviti virtual run 42 km dan juga pertandingan TikTok, video pendidikan dan juga e-poster. TikTok ni memang sambutan hangatlah sebab kami ada 107 penyertaan dan e-poster 32 penyertaan untuk acara ni, dan kemuncaknya adalah pada 14 hari bulan Oktober 2021 di mana kami akan adakan live. Memang sambutan kali ini memang maya lah, 100% maya.
14 Oktober tu secara live di pautan FB Ophthalmology H-Star atau FB H-Star dan juga FB World Sight Day. Saya harap ramai-ramailah kita membanjiri live tu ya. Dan pada hari tersebut majlis akan dirasmikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Datuk Dr. Asmayani Khalib sebagai mewakili Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Kemudian setelah pembukaan dia ikuti dengan live forum. Live forum ada 3 penceramah di situ. Saya salah satunya. Kemudian kita ada pegawai optometris kanan iaitu Farah Wahidah daripada Hospital Selayang. Dia akan menceritakan mengenai penglihatan terhad. Ya. Kemudian kita ada Dr. Ahmad Syamsuri iaitu pensyarah psikologi daripada Universiti Malaya. Dia buta sejak kecil dan dia akan menceritakan mengenai cabaran beliau, dugaan beliau suka duka dalam mencapai kejayaan yang beliau ada sekarang. Jadi banyak aktiviti yang telah pun dirancang dan insya-Allah akan disempurnakan untuk World Sight Day pada tahun ini. Sungguh menarik sebenarnya untuk kita bercerita tentang mata kerana ia pada setengah-setengah orang ia merupakan satu dunia. Tetapi mungkin ada orang yang istimewa, dunianya berbeza dengan kita. Ya, kita kena fahamlah. Jadi program-program itu dan juga konten itu ada dalam sambutan hari penglihatan sedunia yang akan dianjurkan oleh HTA. Okay, selain itu yang penting kita ada Carnival Cataract. Carnival Cataract di mana kita telah memilih 30 pesakit B40 yang akan menjalani pembedahan katarak di mana semuanya dibayar percuma ya dan kanta intraokular itu pun percuma daripada Club Rotary Damansara West. Wow. Jadi ia memberi satu dunia barulah kepada 30 peserta, 30 orang yang terpilih itu. Alhamdulillah. Mungkin doktor ada sedikit kata-kata akhir secara ringkasnya untuk penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Okey. Kata-kata akhir ialah saya nak memetik tema World Sight Day iaitu Love Your Eyes, Everyone Counts ataupun sayangilah mata anda, tiada yang terkecuali dan ingatlah 4P iaitu Prevent, Protect, Preserve and Prioritize iaitu elak, jaga, lindungi dan beri keutamaan. Ya, itu untuk kesihatan mata kita. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hajah Fazilawati binti A. Kamarudin, Ketua Jabatan Oftalmologi, Pakar Perunding Oftalmologi, Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang bersama-sama dengan kita pada hari ini bercakap mengenai kesedaran tentang kesihatan mata dan juga Hari Penglihatan Sedunia 2021.